Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing mic 1, 2, 3. Good morning guys. So, salam Legend Booster. Pagi ni kalau semalam bersama dengan Coach Muhammad Noh, pagi ni bersama dengan kami, saya, Coach Isa, Coach Amin Sazwan. So, apa khabar? Suara kita orang tuan-puan dengar dengan jelas? Clear? Ataupun ada bunyi-bunyi lain? So, Alhamdulillah Coach Amin. Dah kiranya SPPM berlangsung 2 hari, Sabtu Ahad, dan sekarang kira dah 2 hari lepas SPPM. Betul. Kau Jamil, tak, orang belum berhenti lagi tentang SPPM. Saya berhentilah. Sebab orang tengah seronok, saya berhenti dulu lah, boleh tak? Dia tak berhenti, dia belum start lagi. Dia bagi orang lain dulu. Next dia nak sambung kita faham. Terima kasih. Okay. Alhamdulillah, sobat sambil-sambil sarapan. Ini bukan kopi. Kena maklum dulu. Ini bukan kopi guys. Ini ialah saya ambil Milo TO. Alright. So teman-teman, dah sarapan ke tu? Pagi ni dah rancang, dah plan belum? Hari ni nak buat apa? Saya ingat lepas SPM Coach Amin boleh macam santai-santai sikit-sikit lah, relax. Tuan-puan, habis je SPM. Terus dah plan, this is December 2020, kita dah bulan terakhir untuk 2020. Sekejap bila masa berlalu tuan-puan. Adakah kita kalau nak pergi pada apa impian, capaian, objektif you 2020, so kita dah ada penghujung bulan dah. So adakah kita dah macam capai ke arah nak capai sikit lagi, ataupun you dah start plan untuk 2021? Okay? Share dulu guys. Alright, sila. Macam biasa guys. So mungkin ada rakan-rakan Twitter lain yang dah ready nak join. Apa yang paling best pada Coach Isa lah STPM yang moment ada you barulah. Baru alamak, setiap tahun memang baru Coach Jamil. Even saya yang dekat depan orang rasa baru. Sebab bestnya I bukan nampak penonton dekat dalam skrin tau. I nampak penonton kat depan tu yang heboh gila. Secara tak langsung kalau tuan-tuan perasan, energi saya tu dipengaruhi sedikit sebanyak oleh orang yang dekat depan stage tu. Yang tengah melambai, tengah sorak, yang tengah berlari-lari, ada yang tengah fokus. So dia rasa tu macam-macam je. Memang macam-macam. Sebab ni Ilham. Assalamualaikum. Dah join dah tuan-puan. Ilham, komen pertama Tahniah, nak bintang tak? Bukan just macam suruh ni, kita tanya lebih pada tutor, pendidik lah, ada lecturer, mungkin ada pegawai KPM, mungkin tim TPD dan sebagainya. Tapi kali ni pelajar pun join tau. Di mana STPM ni, Simposium Tutor Profesional Malaysia, memang kita fokus lebih kepada pendidik. Tapi bila pelajar join, saya nampak mereka lagi faham journey pendidik tu ke arah nak capai korang jugalah, pelajar-pelajar dekat luar sana. Start lah tu. Cik Ilham sebagai pelajar bila dia join dia rasa macam, ini apa yang pendidik buat. Ini apa yang pendidik rasa. Ini apa yang pendidik rasa, pendidik alami. Lagi power kalau Ilham sebagai pelajar dia dah buat apa pendidik buat. Itu yang saya rasa macam, kalau pelajar dah boleh buat apa yang kita buat, apa fungsi kita di mata mereka? Hore, thank you. Suka Ilham pagi-pagi. So, welcome tuan-tuan yang join live daripada mana tu. Salam perkenalan, mungkin ada yang baru kenal, ada yang dah lama kenal, ada yang dah muak dengar tiap-tiap pagi. Muak ke korang tengok kami? Ini baru start bulan 12. Belum journey bulan tahun depan Kita dah ready untuk plan. So, doakan tuan-tuan untuk kita terus menambah bakti, memberilah kepada pelajar-pelajar di luar sana. Walaupun saya dekat stage lah. Tapi ni orang belakang tabir. You orang backstage, orang kuat ni. Apa pula dia you rasa? Semalam saya jawab apa?
Morning from Jitra. Thank you, Cikgu Fatin. Sihat ke tu? Semalam awak jawab apa? Time bila tu? Semalam kan awak dah tanya perasaan. Okey. Orang lain tak apa. Yang penting tim teknikal jangan. Itu yang saya ingat lah. Saya jawab, saya jagalah perasaan saya. Sebab Untuk kita tengah tak selalu. Tengah seronok. Kadang masa kita seronok tu, kita termiss beberapa benda lah. Kan? Okey. So far, nice sebab tahun ni saya banyak fokus video. Walaupun itu bukan kepakaran saya tau. Betul. Kan? Tapi sempatlah hasilkan beberapa video termasuk throwback STPM. Video Dalam masa yang Siraj, singkat video Teacher Z. And then sebenarnya saya banyak lagi. Banyak lagi Banyak, nak buat betul. video-video untuk cerita lain. Sebab saya rasa seronok. Kadang saya tahu mereka tak sempat nak buat betul. kan. Yelah sibuk mengajar. Taklah gurau. So bila kita bantu, kita nampak tau. Alright. Kalau Siraj tu dia kata, I rasa macam nak peluk-peluk je you. Dia kata macam tak. Sebab dia seronok tengok video dia sendiri kan. Dia tengok Poin journey dia kat dia sini balik. Coach Isa, penting lah kadang kita tak mampu pun buat seorang-seorang. Sebab tu bila saya tengok Ustazah Rosnina dengan tim kan, seronok saya tengok. Dia orang duduk satu rumah, dia orang join sama-sama kan. Laptop lain-lain tu, maksudnya guna akaun yang lain-lain lah. Betul. Sebab Dia join 2 account lagi. Seorang tu join 2 account. Dia takut internet ni tak okey. Ni tak dengar. Sebab saya yakin you boleh je untuk buat satu account and then you dengarlah ramai-ramai. Tapi kesan kalau you stay seorang-seorang, you ada effort buka laptop sendiri, phone sendiri kan. Tak sama lah. Banyaklah kita baca stesen yang dekat luar sana kan. So guys, hari ni kita nak share banyak sangat. Sebab kita dah of course, ada orang ramai dah habis STPM, ramai dah nak buat kelas online ni Coach Isa. Hatta yang sebelum ni tengah buat pun mungkin nak ubah balik apa struktur kelas online diorang dan sebagainya. So kita nak share benda ni sangat penting guys, iaitu kadang kita tengok kelas orang lain seronok, tapi kenapa kelas kita krik-krik. Cuba you all share pengalaman ni. Cuba you all share pengalaman ni. Kan? Pernah tak rasa kelas krik-krik? Selain kena reject Coach Amir, saya pernah rasa duduk dalam kelas online ni, yang pelajar semua tutup kamera. Cikgu pun tutup ke? Thank you yang join hari ni. Teriak ramai-ramai. Ilham rasa bersyukur dapatnya STPM. Sepatutnya Ilham rasa semangat untuk buat konten. Sebenarnya Ilham dah rasa semangat, tapi bilanya STPM ni dia jadi lagi semangat. Okay. Good luck. Hai Pusat Tuition Lama Minda Seremban 2. Cikgu Ain di sini. Terbaik lah Cikgu Ain. Fikir pun ada. Thank you guys yang join. Teruskan komen guys, supaya Live pun boleh. kadang dengan komen balik apa Speaker tu yang speaker sharing, banyak gila pahala dapat. Ui. Contoh gini, ada orang masuk live, contohlah ada yang tak berkesempatan tengok live hari ni kan, tapi dia mungkin tengok petang ni ke lepas ni, dia tengok lepas besok, ni. minggu depan. So kadang dia orang tak sempat nak tengok full. Betul. So apa yang dia orang akan buat? Tengok komen. Dia orang akan pergi kat komen. Dia orang akan tengok, oh ini poin-poin Coach Isa. Pun dapat pahala banyak. Cuba bayangkan kalau yang komen yang kita komen tu, dia baca and then dia amal, dia buat, bapak dia. Coach Amir, pahala laju je. Dia dah bagi Buat tips bisnes, tu. buat bisnes pahala gitu. Bisnes pahala. Bisnes yang tak pernah rugi Dah pun boleh jadi kerikik. Thank you tuan-puan. Live pun boleh jadi klik. Alright. So Coach Isa, kelas orang lain best, kelas kita tak best. Ya, kita buat kelas. Alhamdulillah lah, bersyukur lah. Saya duduk kat situ dulu boleh kan? Teman, at least kita stay dalam bidang ni, stay mengajar. Walaupun kalau kita krik-krik, kita ada pelajar. Pendidik lain mungkin tak ada pelajar. Mungkin dia ajar seorang-seorang. Mungkin dia dah tukar profession. So kita boleh nampak kita punya level dekat student krik-krik. Saya letakkan diri kita sebagai student. Coach Amir pernah share. Dulu kita pun krik-krik kan? Betul. Kalau kita jadi pelajar, cuba. Kita join kelas cikgu lain. Nak heboh meriah benda dia ni buat.
menjadikan, macam gini saya cakap intonasi dia. Saya suka tu, expression tu. Tuan baru sana dia bagi. Saya dah bagi high, dia bagi super duper high. Yes, saya. STBM tu. Kalau tuan-tuan tengok macam dah wow gila. Bila dia masuk tu, saya rasa macam, tu benda aku buat ni. Tak power langsung. Nampak tak? Tapi, kalau kita nak imitate dia, saya rasa memang saya tak akan jadilah. Saya kalau saya potong rambut botak pun, saya rasa tak boleh jadi macam dia juga. Tapi kat sini lah, sebagai kita panggil apa? Kayu ukur, stick yard. Yang menjadikan kita nak improve diri kita. Daripada kelas yang tak berapa ramai ni, krik-krik, senyap. Tapi bila kita tengok kelas yang best ni, apa yang kita boleh tiru bahasi kat situ? Apa yang dia buat menjadikan kelas tu jadi best? Jadi macam kreatif gila lah pelajar dia. Apa yang cikgu dia ni buat? Sekarang, nak berjaya kau Syamil. Tiru orang berjaya, lagi cepat berjaya. Instead of kita nak start over, ni macam mana nak guna device apa internet apa slide macam mana cara penyampaian macam mana lawak dalam online yang macam mana untuk sampai. Maksud saya bila kita dah nampak role model success story tu sendiri, kita macam cerita dia macam ni apa yang dia buat, kita terus dapat idea dah kita boleh buat dengan lagi laju. Yes. Boleh dapat teman? Alright. So kepala bunda benjol. Jap. Kenapa bunda benjol? Sebab saya cakap. Dia kata, Coach Amir ni mendalam kata-kata. Batu pemata. Saya pernah rasa kelas yang kerik-kerik pada peringkat awal. Silap pertama ialah tak dapat capture bonding dengan student. So jawapannya saya dah dapat dia perkongsian ilmu abang-abang. Mantap. Sikit nak try lah. Nak join kelas sikit boleh lah. Nak juga lah. Macam seronok pula ada ramai kenalan Sabtu Ahad depan. Okay, nice. Tu networking dah. Alright, Cikgu Ain. Okay tak tu? So far, sharing. Comel tu. Belajar on camera. Wow. Alright. So, Coach Isa, kita nak masuk poin yang pertama. Saya, guys, ready hari ni kita nak share berapa poin, Coach Isa? Biasa kita bagi 3 lah. Bagi 1 lah boleh tak? Tuan, kalau tengah you semangat rasa ni, tak payah banyak-banyak. Janganlah bunuh semangat diorang. Tuan, you semangat ataupun 1 poin dah cukup. Boleh komen sikit? Kita okey je nak share 1 poin je. Betul tak tuan? Okey, gini. 3 poin tapi surface ataupun 1 poin tapi deep. Okey. Diorang nak mana? Sila. Surface nak deep. 1 poin tapi deep atau 3 poin tapi surface. Biasa. Boleh tuan? Quantity versus quality ni. Okay, kita offer. 1 poin tapi kupas mendalam. Kis-kis orang baru. Cikgu Ain, yang lain-lain, tuan-puan. Kadang ada orang suka tau. Dia lebih pada, janganlah share banyak-banyak. Share 1 je. Alright. Boleh. So, betul-betul. Sebab ada orang dia suka surface. Betul. Dia suka surface. Jadi dia boleh fikir, dia boleh sesuaikan dengan dia punya kelas, dia punya situation. Okey, tuan-puan. Boleh kita minta izin share 1 je point tapi kita go deep. Go deeper. Kita sesuaikan, kita bagi contoh, kita bagi kesan dia dan kita bagi apa yang kita experience kita sendirilah. Betul. Boleh. Semestinya. Alright. Nak 1 poin kupas mendalam. Saya dah cakap tak payah bagi banyak-banyak. Yang mana? Alright. Pernah terbayangkan tak apa yang berlaku pada bulan Disember kita? Yang kita nak start. Kita dah 1 Disember betul tak Coach Jamil? Kita dah hujung bulan dah. Hujung tahun dah. Bulan terakhir. 2020. Pernah bayangkan tak perjalanan kelas you bulan ni dan apa yang berlaku pada you punya journey tutoring 2021? Gambaran kesediaan kita. Kita selalu bagi tahu 80% persediaan tu lagi penting daripada 20% lebih pada teknikal. On day. Masa kelas tu kadang sikit je. Tapi persediaan sebelum tu banyak. Macam-macam kita kena buat. Berapa ramai yang miss yang tu. Step yang pertama. Betul. Menyebabkan kelas kita krik-krik guys.
Dah dapat ah. Kelas kita krik-krik. Sebab perangai yang pertama. Okay. Seriously, tak prepare. Itu je. Tak ready langsung. You tak prepare pun. Kita pergi yang point tak prepare ni. Stay dulu. Kita pergi point tak prepare. You tak pergi pun. Ada orang kata 80%. Kalau kita biasa public speaking tu kan. Kalau kita kaitkan dengan tombat biasa kan. Dalam slide ni biasa dia share juga. 75% macam mana you dekat stage adalah bergantung kepada 75% tu adalah dekat sebelum you naik stage. 75%. Maksudnya dekat stage tu sikit sangat je. Alright. Yang sebelum tu lagi banyak. Yang sebelum tu banyak. Tapi kita banyak fokus semasa kelas. Betul. Semasa mengajar tu sendiri. Oh tak apalah. Tak payahlah prepare. Aku kan dah cikgu. Dah lama. Geranya nak balik dengan kelas. Itulah Coach Amir. Sekarang kita dah biasa mengajar Coach Amir. Saya dah tahu dah semua. Pernah tak berasa kita boring dengan kerjaya kita? Kita boring. Asal aku mengajar ni macam boring je. Sebab apa? Tak prepare. Okay. You tak tengok pun contoh-contoh yang latest punya. Okay. Kan kadang walaupun point sama, you boleh tukar contoh. Kita boleh tukar like macam. Kadang contoh yang bagi tak relevan dah. Contoh yang bagi dah tak relevan dah. Mengajar budak sekolah rendah. Cerita pasal topik benua Afrika, benua tu dia punya contoh tu kan. Sebab apa cikgu baru tengok berita. Baru tengok berita. Tak masuk. Pergilah ambil contoh sekolah budak sekolah rendah juga. Kalau kita yang sekolah menengah, ambillah contoh yang sekolah menengah juga. So, budak-budak sekarang dia lagi up to date tau. Tahu benda-benda terkini. Kita well prepared tapi kena agak prepare benda yang subject to change happen masa kelas tengah run. Alright. Menarik. Ready tu ready dah. Betul lah sikit. Betul saya kalau saya silap. You dah ready dah. Tapi bila hari masa kelas tu kena ready benda lain pula. Tiba-tiba pelajar gini lah. Tiba-tiba pelajar tak nak belajar lah. Semalam sekelas dengan Siraj. Itu kita panggil apa tu? Kejap. Anticipate drama. Yes. Maksudnya itu pun kena ready juga. Itu kena ada? Kena ready juga. Maksudnya Okay. kita kena expect apa yang berlaku dengan kelas kita. Kelas online kita. Cikgu Aman, mana Coach Muhammad Noor? Coach Muhammad Noor punya slide biasa dia seorang-seorang. Dia cari. Nanti ada komen. Rindu ke tu? Alright, welcome to Opan. Ada yang baru join. Tak you share jap. Okay. So, Coach Amir ada highlight tentang kesediaan. Topan mungkin you boleh share sikit you punya kesediaan, ready, preparation sebelum kelas tu macam mana Topan biasa buat? Nak tahu tak kenapa saya nak sangat. Okay, kita share benda ni hari ni guys. Sebab okay. Kadang setuju tak saya kata kelas kita Coach Isa, student tak rasa pun kita bagi ilmu kat dia orang. Dia rasa macam kita bagi taklimat je. Tahu tak taklimat? Bang. Assalamualaikum. Mengumumkan kelas hari ni batal. Dengan ini buatlah muka surat. Student tak rasa pun dia belajar dengan kita. Dia rasa macam kita ni bagi taklimat. Ni cikgu ni bagi taklimat apa ni ya? Taklimat dia dah banyak dah dapat kan. Okay. Taklimat ni boring lah. Maksudnya kalau kita tengok tingkat-tingkat kita nak share tu Coach Isa. Okay. Tingkat-tingkat yang kita nak share. Tengok tingkat mana kita. Yang pertama Coach Isa, just nak bagi taklimat. Nak bagi maklumat lah. Maklumat. Maklumat ni tak payah bagi tahu. Tak apa. Orang boleh search. Orang boleh Google. Betul. Okay. Sebab tu kita akan jadi tak menarik kalau kita berada dekat stage ni. Sebab apa? YouTube akan present lagi best. Mati kita bang. Betul. Mati. Orang lagi dia punya grafik dia lagi menarik. Betul. Orang nak bagi taklimat. Preparation dia macam mana? Ada teks baca je lah. Coach Isa bagi taklimat dulu sikit. Bagi pengumuman. Preparation dia macam mana? Kena ready text. Nak tulis apa? Nak cakap apa? Tak, maksudnya kena study lah. Nak bagi maklumat ni. Nak bagi maklumat je. Pengumuman lah kat sekolah. Boleh tak awak bagi maklumat kepada cikgu-cikgu? Boleh je. Siapa-siapa boleh baca kan, Tuan? Siapa-siapa boleh baca, siapa-siapa boleh buat. Prepare you macam mana? Sikit lah. Sikit je lah. Betul? And then mostly kita buat macam tu lah kan? Betul. Tu dia akan jadi maklumat tu. Boleh? Boleh tak? Itu yang pertama. Itu yang pertama iaitu bagi maklumat je. Okay. Kita nak masuk yang kedua ke? Okay. Kita nak point persediaan. Baru persediaan. Point persediaan.
Sebab dia nak deep ni. Dia nak deep kan. Alright. Sekejap. Sikit komen tu. Apa dia kata? Kelas saya, student pernah tanya, cikgu mengajar pasal pilihan raya ke? Pasal nak pilih ketua pengawas sekolah. Itu contoh kot. Kena-kena tu sikit. Alright. Pernah kita bagi contoh yang macam student kita kerik-kerik. Maksudnya contoh tu tak relevan. Tak sampai. Macam apa tu cikgu? Tu macam boleh lah cikgu. Cikgu Ahmad. Coach Ahmad suka buat solo live. Okey. Suka dengar kata-kata sejarah sikit. Semangat macam Bukit Kepuk. Hashtag capsule learning. Hashtag capsule. Kelas saya. Cikgu Hana apa ada? Good morning Cikgu Hana. Aku sama dengan kata-kata. Betul Norman, masa STPM risau juga. Risau kalau Coach Amir atas stage. Saya rasa sikit masa sharing, macam mesin basuh. Tu macam, lepas tu hujan tambah lagi. Macam kena perah limau lepas tu. Dia luka lah. Baru lepas accident, lepas tu perah limau. Saya tak tahu kalau Coach Amir naik stage STPM tu. Memang barai. Okay, so itu yang pertama guys. Just untuk sampaikan lah. Dia macam just maklumat. Mostly ramai dalam kalangan kita bila kita tak buat preparation cohesive, kita akan pergi macam ni je lah. Just maklumat and then sebenarnya benda tu student dah dapat dekat tempat lain. Menyebabkan dia rasa macam boring lah cikgu ni. Okay, itu yang pertama lah. Yang kedua, you akan go another stage. Stage yang kedua, dia macam level up sikit lah. Tapi tak payahlah prepare banyak sangat. Tu tahu tak apa? Ajar. Dia macam nak enjoykan kelas. Tu apa? Tu entertain. nak seronokkan kelas tu je lah. Tadi tu inform lah. Tadi tu nak bagi tahu maklumat. Maklumat biasa lah. Dengan kelas yang entah apa-apa ni kan. Maklumat je lah. Dia pun dah dapat sebelum ni. Yang kedua ni, dia up sikit lah. Student start engage dengan dia. Seronok. To entertain. Tapi adakah kelas kita untuk entertain dia tu je? You pernah tak pergi ceramah? Mana-mana ceramah lah. Ramah ke apa kan. Belok balik macam apa aku belajar. Ada. Ada kan? Adakah itu level kelas kita? Tapi ada yang rasa okey lah. Tak apalah. Okey lah. Sampai situ je lah. Tapi daripada krik-krik better lah daripada krik-krik kan. Okey je. Dia okey je kalau memang mula-mula you pergi jumpa klien ataupun puan nak anak kelas anak puan macam mana? Dia macam ni tau. Nak buat kelas macam kita nak buat macam ni. Anggap macam you dijemput sebagai speaker untuk bagi ceramah program. Biasa you akan tanya apa? Apa objektif program? Siapa audiens? Buat benda yang sama dengan student you. Kadang tanya student you makan apa? Tak tahu. Gerang nak lempang. Dah mengajar 10 tahun. Apa lagi? Belajar kat sekolah main mana, game apa. Suka tengok cerita apa ke, adik-beradik berapa orang. Kadang benda-benda simple yang pasal student tu sendiri. Menarik. Kan? Melainkan dia kata, anak saya ni tak seronok ustaz. Ustaz pula tiba-tiba. Bagi dia seronok tak apa. Okey, tu entertain lah. So dia tak expect too much. Alright. Penting tahu objektif matlamat, like macam cakap skema works, nak expectation ni apa semua kan. Buat benda yang sama. Betul. Boleh tak mula-mula on class tu masuk-masuk kan? Nak belajar apa hari ni? Kalau awak tak duduk kelas cikgu hari ni, awak buat apa? Cikgu, saya sedang berperang. Saya selagi student tak jawab sharp, selagi tu saya tak start. Tak, dia tanya lagi. Biasa buat apa? Pernah tak kita tanya? Buat apa hari ni? Student cakap apa? Tak jawab, tak buat apa-apa. Kita pun, okeylah jom kita belajar. You belum masuk betul-betul tu. Okey. Cakap. Tanya lagi. Kalau rasa dia tak jawab macam, okey. Bangun pukul apa? Terus go specific question. Bangun pukul apa? Pukul 6. Lepas tu? Dah solat kan? Bangun solat, contoh baca Quran dan sebagainya. Lepas tu buat apa? Pukul 7 main game. Okey, main game sampai pukul apa? Pukul 9. Pukul 9, buat apa? Berapa game dia menang? Memang best tau. Tak, ini cara dia betul. Bagi umum dia tak jawab, bagi detail terus. Sebab apa tau? You boleh tahu kat mana yang tepat banyak masa dia hari tu seharian dia bazirkan masa dia. Ataupun dia macam banyak masa kat situ, suka kat situ. So kita boleh go kat situ lah, fokus kat situ lah. Biasa kita akan tanya umum. Lepas tu go spesifik kalau tak jawab. Betul. Saya akan pergi spesifik. Pukul 10 buat apa? Sampai ke kelas saya. Maksudnya sebelum masuk kelas ni, you buat apa je?
You tak tidur ke tengah hari? Kita pula tanya. Tak. Biasa kan makan. Tak. Oh, sedap sangat main game. Duduk kat situ. Pukul 2 buat apa? Editing video. Ni student saya tau. Serius ke? Yang saya bagi ni student saya ni. Student you cakap student you edit video. Sebab dia dah main game. Sebab Dia rasa macam dia boring. edit video ke? Dia boring. Ha? Pukul 2 petang sampai pukul 4 dia buat editing video. Dia buat channel YouTube dan sebagainya. Maksudnya kita tahu dia punya ego tu ke mana. Okay. Ui, dia punya stay kat mana. Power. Boleh. Ini dia masuk topik lain ni. Ask better question kan. Betul. Tapi boleh gunakan untuk ke arah persediaan tu. Betul. You jangan masuk terus kelas. So, ada tak? So the moral of story, as presenter, kita mentally well prepared. Double dari content preparation. Kena pantas cari solusi bila dah krik-krik. Alright, banyak lagi guys. Banyak lagi. Stay. Tadi apa? Pertama, to inform. Betul. Maklumat. Kalimat. Yang kedua apa? Entertainment. Entertainment kan? Okay, yang ketiga you dah masuk stage yang ketiga iaitu nak bagi student you faham, to make them understanding what you nak ajar. Betul. Nak bagi orang faham ni tak senang ke? Coach Isa, you punya preparation macam mana nak bagi orang faham? Berderet guys. Ha. Senjata tu pelbagai lah. You nak bagi orang faham. Susah weh. Betul. So, kalau you start prepare, tak payahlah. You akan jadi maklumat je lah. Sebab itulah student kita susah nak faham kan, duduk dekat level yang sama. Kita akan macam, tak apa, kita habiskan syllabus ni. Ni satu lagi perangai. Nak habiskan syllabus kan. Duduk dekat tu. Tempat pernah rasa tak? Kau macam kadang kita rasa macam kita ajar topik ni macam sebulan dah. Pelajar macam tak faham-faham. Bila nak pergi masuk next topik? Bila nak habiskan syllabus ni? Kita lagi dah hujung tahun dah ni. Rasa macam tak belajar ke sebelum ni? Betul. Jadi, Tomat, pernah tak you buat reflection sekejap tentang you punya kelas, perjalanan kelas? Dan kesan dia kita boleh check balik ke arah kita punya preparation kita. Biasa sebelum kelas tu apa je yang kita buat? Berapa Tomat? Kita tak nafikan tau. Ada yang certain yang memang ready sejam kelas, sebelum kelas dia buat slide. Dia buat short video, engage dekat dalam kelas, tanya dah ready. Hari ni cikgu nak ajar ni, korang nak belajar apa? Ada soalan kita nak tanya. Okey, ni contoh nota. Ni contoh video, tengok dulu nanti masa kelas kita kupas sama-sama. Kita tak nafi, ada. Tapi kita nak jadikan kelas kita lagi best, lagi heboh, nak sentiasa up to date tau Tuan. Dia kadang kelas kali ni dah enjoy dah. Next kelas kita nak kekalkan enjoyment. Next kelas kita nak jadikan pelajar tetap seronok. Sampai tahap ada satu cikgu fantastik ni. Pelajar dia ya. Over daripada dia. Kejap-kejap belum kelas. Kelas dah habis ni. Kenapa tak stop, tak keluar lagi? Cikgu, mana nota? Ini pada saya dah start high level lah. Sebab dia memang ready, prepare betul-betul. Betul. Stage 3 dah. Okay, Cikgu Hana dah tulis. Nak bagi student faham. Cikgu Hana ni kalau dengar Coach Amir bagi tahu, dia ready dah. Lipat baju pun dia tunggu jap. Okay. Silakan. You nak sambung? Alright. So, soalan saya satu Coach Isa. Adakah you nak bagi student you faham je? Kalau dah buat habis baik dah. Student saya dah faham. Faham je ke? Ini nak deep kan? Nak deep kan? Ada orang dia tak suka dah. Betul. Saya tak pergi ke situ kan? Alright. Tapi okey lah. You nak deep kan? Okay. Stage yang keempat. You dah dapat untuk apa? Sudah faham tu. Kita panggil apa? To educate them. So, apa beza? Tadi kita dah pelajar faham. The next, nak educate lah. Apa beza orang yang faham dengan educated person? You rasa? Coach Isa rasa tak? Dia buat apa yang dia belajar? Dia dah masuk apply. Orang faham tak mestinya apply Coach Isa. Ni faham. Nak apply tak lah ni. Rasa Coach Isa. Ya. Tapi daripada 100, contoh kelas kita 10 orang ke, seorang ke, berapa peratus daripada dia tu yang buat apa yang ilmu kita kongsikan? Betul. Kelas online Coach Amir. Kadang nak apply tu pada peperiksaan, tak ada exam. Okay. Point dia,
bukan saya nak kata student tu kena educate tu. Ha. Point dia adalah macam mana you nak educate orang, preparation you lagi tinggi. Okey. You nak educate orang. Ha. Nak bagi orang faham pun dah macam aku nak bagi orang faham. Ini ayat yang aku kena statement. Betul. Ini preparation aku apa semua kan. Kalau nak educate orang macam mana pula? Ui. Nak educate orang, preparation dia lagi TikTok lah. Coach Isa. TikTok You nak lagi lain lah kan. Educate orang. Betul. Nak bukan sekadar dia belajar, dia faham, tapi lepas ni dia nak apply. So preparation kita bukan sekadar mungkin sejam 2 jam Betul. Mungkin lebih daripada tu. Mungkin lagi kepelbagaian tu. Betul. Ilham share, Ilham bukan tutor tapi macam Ilham dapat tahu perasaan seorang tutor. Student tu tak tahu apa-apa topik sedangkan dia dah belajar. Situasi ni termasuk dalam kelas krik-krik. Itu dia tanya tu. Student tu tak tahu apa-apa topik sedangkan dah belajar. Okey, situasi termasuk dalam kelas. Okey, kita dah ajar tapi pelajar tu macam tak sampai. Itu dari segi nak cakap stage 2 pun macam tak sampai lagi Krik-krik lah. Baru maklum lah. Maklum lah. Tak kadang saya bagi tahu benda ni untuk kita tengok balik lah. Kita dekat level mana? Sama je dengan live pun. Betul. Kita buat live ke, kita buat sharing apa-apa ke. So tujuan dia untuk apa? Ada orang dia nak maklumkan je. Mungkin produk ke apa ke kan. Ada orang memang dia nak bagi orang faham pasal produk dia, servis dia. Ada orang mungkin dia nak educate orang tu. Dia nak educate tentang produk dia, sebenarnya benda ni beri manfaat dan sebagainya kan. Nak lagi tak? Tak apa, okey lagi? Oh, ini orang tak educate je dah. Jap, tak ada handbrake, jap. Boleh nak kita carry on? Cuba tanya balik. Preparation kita tu adakah untuk educate orang ataupun just nak lepaskan diri je? Nak lepaskan diri? Lepaskan diri maksudnya nak dah klien ambil dah ke bawah company kena cukup 8 jam buat je lah. Settle lah. Memang dalam transkrip kerja tu, tugasan tu tak ada pun buat educate. Apa dia punya apa? Job scope dia. Apa job scope saya jadi tutor? Mengajar. Okey, 8 jam. Okey, dah. Itu yang tak lama tu Coach Amir. Tak lama. Itu yang mengajar ya. Okey dah lah, tukarlah kerja lain. Ui. Orang panggil ilmu ladun. Apa benda tu? Marah aku hujang. Ilmu ladun ni. Kita dah stage keempat tuan-puan. Ada yang nak. Ya nak sambung, I bagi lagi satu stage je. Coach Amir kan, dia 10 stage pun dia boleh tau. Dia boleh kan. Saya bagi dia peluang satu stage je lagi. Okey, I nak recap sikit. So makluman, kita dah sampaikan. Okey, next ni seronok, entertainment. So next kita dah masuk pada relevan tak yang stage-stage saya buat tadi? Nice. Okey. Tapi kadang orang tak terfikir. Rasa memang kita tak terfikir. Kadang kita dah lalu dah benda tu. Cuma structure kan je. Alright, faham. Baguslah you sekarang. Okey, faham. Yang ketiga. So next you nak part educate pula. Okey, the last one. Come on. Lepas educate, pelajar nak apply. Pelajar dah apply dah. Pelajar dia dah ter-educate and dia dah apply. Soalan seterusnya. Stage seterusnya. Terus. Tak soalan lu. Saya tu bagi tanya soalan. Tak saya tanya you kan. Bila you dah faham, you apply tak? Apply. Okey, sekarang I dah apply apa yang you ajar. You ajar I mengaji kan. Sekarang I dah mengaji. Soalan seterusnya, I pasal mengaji. Jadi contoh you dah apply. You betul-betul yakin ke dengan ilmu yang you apply? Nanti tanya Ibnu Maktum kan? Guys, sebab tu pernah tak berada dekat satu stage yang orang pergi sentuh you punya belief system. Betul. Betul ke cara formula yang you pakai ni? Jalan kira you ni betul ke? Cara jawab macam gini sains betul ke? Betul ke mengaji ni betul? Ilmu yang kita dapat tu betul-betul betul. Macam mana kita nak tahu? Saya nak cakap, saya jumpa klien yang contoh kan dalam Quran kita ada like macam kita panggil alif kecil, alif besar betul. Kan? Wow kecil. Kenapa? Klien tanya nak jawab.
Allah lagi mengetahui. Boleh tak? Tu untuk entertain boleh. Okey, dia terus letak kita kat stage Kira seronok lah. Okey, menarik. Nampak? Perasan tak dalam Quran ada bulat yang bujur, ada bulat yang lepel. Itu tanda mati. Macam tu. Tanda mati. Tanda Apa beza tanda mati yang bulat separuh. bujur, yang bulat macam bujur macam tu? Bujur ke apa? Lain apa? Dia macam C lah. Separuh bulat. Okey, tu C. Tu C macam bentuk C tu kan? Tu C. Bulat betul. Bulat yang betul ada dua jenis bulat. Oh. Tak perasan kan? Ada dua jenis bulat. Satu dia macam lonjong sikit. Satu macam lepeh, satu macam lonjong kan? Okay. Apa beza bulat lonjong, bulat yang betul. Bulat betul dengan C dengan kalau tak ada apa-apa pun mati juga. Tak ada apa-apa mati juga. Contoh huruf ta, tiba-tiba tak ada apa-apa huruf tak je. Matilah. Mati juga kan? Betul. Apa beza dia? You kena prepare lain macam You nak ajak I mengaji tak? You nak ajak klien tanya. Kita nak jawab Contoh. Tak, you akan jumpa student yang macam ni. Tu cakap kalau you tak prepare, tak boleh. Betul. Faham. Nampak benda simple kan? You nak jawab apa? Alif kecil ni dua harakat juga ke Ustaz? Sama. Tapi apa beza kenapa dia tak letak alif besar, alif kecil? Itu bukan sekadar apply tau. Nampak? Dia punya discussion dia tu. Tapi kalau you prepare Coach Isa, kalau you prepare, you akan boleh jawab, fahamkan dia konsep pasal penulisan Al-Quran asalnya. You tahu tak, Quran dulu tak ada baris, tak ada titik. Menjadikan klien tu, guys, kalau ni zaman sekarang kau macam dia keluarkan duit saya tak akan go detail untuk kawan yang tak tanya. Sebab saya tak nak dia rasa terbeban lah. Tapi kalau you berminat nak tanya, okey, jom. Saya bagi contoh penulisan Al-Quran. Saya bagi contoh terus. Contohnya, macam mana nak aja babun dalam Quran? Babun. Ba alif. Ba alif. Ba waw nun. No. Ba alif, dia tak aja macam tu Quran. Ba alif, ba tanwin lah. Tanwin depan lah. Ba alif, lepas tu ba alif, ba. Lepas tu tanwin depan lah dua. Betul. Babun lah dah. Siap lah. Betul tak? Betul. Dalam Quran, ba alif, ba alif, ba tu titik atas. Lepas tu ba tu baris atas. Ba tanwin. Tanwin baris depan. Okay. Clear. Tu Quran. Betul? Tahu tak? Sebelum macam tu, penulisan Al-Quran macam mana? Bukan macam tu. Alif, ba. Ba alif, ba, nun mati. Babun. Tu kataan asal dia. Okey, faham. Nampak tak? Sebab baru kita akan kepada sebab Al-Quran ni, kalau tengok Quran dulu dengan Quran sekarang pun tak sama. Dia bukan tak sama dari sudut maksud ke apa. Tak, sama je. Penulisan tu, ulama-ulama yang menulis Al-Quran ni, dia nak bagi mudah. Dia nak bagi lagi singkat. Betul. Iklab dulu macam mana iklab dulu? Iklab dulu, kalau tanwin tu Coach Isa, contohnya tanwin baris atas lah. Dan lah. Dan tambah ba lah. Tapi biasa orang buat silap kan? Orang akan baca macam mana? Dan ba buka mulut. Betul? Sebab itulah sekarang ni ada huruf mim. Maksudnya ada tanwin tu satu baris, ada mim kecil kat atas. Padahal tu dua baris je. Tu tanwin tu. Dia letak mim. Maksudnya perubahan tu. Tapi nak cakap level ni Coach Isa, dia dah level mana lah? Lebih daripada educate. Ni point dia. Apa? Tu apa? To convince. Kita nak yakinkan dia tentang ilmu penulisan Al-Quran. Jadi orang tak ada mudah-mudah macam, betul ke ni? Betul? Ini contoh dia. Ini bukti dia. Okay, cuba you yakinkan I dengan soalan I pasal matematik. You cikgu matematik kan? Kenapa makin belajar tinggi matematik, makin tak ada number? Menangis cikgu matematik weh. Menangis. Nanti cikgu matematik tu daripada nak educate, dia patah balik. Aku nak kena learn, aku nak kena entertain balik. Makin belajar matematik, makin tak ada nombor. Saya dekat degree, saya pernah ambil matematik in economic tau. Matematik in economic ataupun kalau dekat matrik tu, kalau matematik tu level at max kan, memang tak ada nombor. Keadaan unknown je. A, B, C kan, yang kita belajar algebra apa semua kan. Pening tak nak jawab. Tapi ada tak jawapan dia? Ada. Kalau kita tak tahu, kita upgrade lah. Alright. Sydney, Australia.
Seriously. Sofa boleh dapat, boleh follow. Terbaik coach. Prepare yang deep. Soalan pelajar-pelajar kadang melangkau jangkaan daripada Gujan. Stage 5 to convince. Thank you. Nak yakinkan. Contoh, you dah ada ilmu tentang solat. Tapi you rasa macam, ataupun wuduk. Tapi you rasa macam, saya tak yakin lah Ustaz. Sebabnya saya was-was. Saya kena ada kena ada knowledge untuk yakinkan you pula. Betul. You tak boleh kata itu semua. Okey lah, boleh lah you nak kata itu semua daripada syaitan lah, apa semua nak. Tapi, macam mana you nak, adakah kalau dengan cara you cakap macam tu, Coach Isa? Kenapa? Bateri. Sekejap guys, bateri. Nak meyakinkan Betul tak? Kalau cakap saya tak wuduk, I tahu je. Syarat sah, batal. Tapi kadang itu pun tak yakin kan? Tapi betul ke kena cuci telinga? Saya biasa memang cuci telinga. Tak yakin lah, betul Coach Isa. Dah dulu belajar macam tu je Coach Amir. Betul. Nak dalam salahkan buku pun macam nak gitu. salahkan cikgu tak, sebab itu level kita dulu. Tapi persoalan kita kena upgrade lah kan. Tapi best, maksudnya sampai level you nak yakin kan. Betul. Apa yang kita belajar tu. Wih, baik ya. Bagi nak lagi tak? Coach Isa dah tak kasih lah. Kita tengok dia orang komen. Kalau dia orang nak, saya bagi last bonus. Kalau tak, kita stop dekat convince lah. Soalan pelajar yang luar silibus atau luar jangkaan menandakan pelajar tinggi minat belajar. Tapi tak banyak belajar macam gini. Tapi kalau kita ready, kita boleh cater this kind of student. Sebab tu kalau kita ready pun kalau kita ready, kalau banyak level student pun, it's okay. Dia orang akan stay dengan you. Betul, faham. Untuk yang biasa, you face lah. Betul. Tapi ada tak budak pandai dalam kelas tu? Yang biasa dia dah tahu lah. So, gunakan elemen-elemen yang macam saya kata tadi untuk yakinkan dia orang, untuk educate dia orang dengan benda-benda yang new things. Benda yang macam fun facts. Faham? Seronok. Dia dah pergi level dia tu. Cikgu Ana, bagi lagi satu je kan you nak banyak lagi. Acara you jumpa lah Coach Amir ni. You boleh dapat banyak stage. So nak bagi tahu Coach Amir, nanti penghujung teman kita ada something kita nak bagi tahu pada anda. Mungkin dengar booster ni macam sekejap-sekejap, tak dapat jumpa depan-depan, tak dapat nak tanya banyak. So penghujung nanti. Ready? Nombor habis. Nak. Syafidah nak. Ex-Academy nak. Oh, Cikgu Kasyaf ada. Welcome. Good morning. Okay, last. Dia orang ni tak boleh lah. Tak, tadi dia orang nak deep kan. Ni satu point je. Baru satu point. Point dia apa? Sedia je. Point dia prepare. Tapi prepare untuk taklimat lain. Prepare untuk entertainment lain. Mengajar lain. Educate lain. Kita dah sampai pada kenapa ada yang entertainment tu? Sebab apa? Banyak student yang dapat krik-krik tadi. Baru duduk level tu. Dia banyak student dekat level tu. Sebab apa? Dia rasa cikgu dia membosankan. So you kena seronokkan dulu apa semua. Dah seronok baru balik naik. Tak cukup dengan seronok nak bagi faham. Islam Afdal 7. Okay, sini. Sini. Duduk sini. Sampai 70 pun dia boleh. Saya duduk dengan hari-hari ni. Oh, macam-macam belajar guys. Sila. Tak, sekarang dah level yakin dah okey lah. Nak apa lagi? Sekarang I dah yakin dengan ilmu yang I ada. I boleh ajar ngaji, wuduk yang I you buat. You ada ilmu you, I ada ilmu I. Okay? You ada ilmu you. I yakin dengan ilmu I. You dah yakin kan? Sekarang ni, macam mana I nak influence you untuk ambil kepercayaan yang I pegang ni dalam hidup you. Sudah. Serius lah. Nak ready sama macam gitu ke? Bukan. You rasa sharing I ni berat tau. Okay, contoh pelajar kat sekolah belajar. Kenapa you nak ngajar student tu? Mestilah you nak, student tu dah ada cikgu sebelum ni. Betul. Dia dah ada kepercayaan, dia dah ada belief system. Jangan, bila saya sebut kepercayaan, jangan relate dengan kepercayaan agama kan. Maksud dia, kepercayaan dia terhadap subjek itu. Dia dah ada belief system dia. Saya biasa belajar macam gini. Saya dah ada formula, ini yang cikgu saya ajar. Betul. Perasan tak budak-budak cakap, mak,
Balik rumah, mak dia nak cakap, ayah dia nak cakap, dia tak nak dengar. Cikgu ajar kat sekolah lain. Betul. Belief system dia kepada cikgu lain. So, Betul. cabaran kepada mak dengan ayah, macam mana you nak influence anak you balik? Betul. No. This is kita punya belief system. Okey, faham. Ramai orang kata, jangan kacau belief system orang. You boleh dengan untuk influence lah. Tapi, kalau nak influence ni, kita kena prepare lebih lagi lah. Dia ada elemen-elemen lain. Betul. Mungkin emosi, komunikasi. Sebab tu kalau saya pergi kepada one question kepada student, student macam tak minat kan. Okey, saya terus switch. Okey, apa you buat? Contoh mak dia dah bagi tahu. Ustaz, anak saya ni selain ngaji, tambah sikit dengan pendidikan Islam lah. Dia budak form 1, pendidikan Islam. And then, dia ini cara saya gegarkan belief system dia. Gegarkan Pernah tak you rasa macam tu? Pernah tak? Pernah tak saya selalu buat dengan kawan? Selalu. Apa yang you pegang, saya macam tulis macam tu. And then you macam, nonsense apa aku buat sebelum ni. Nampak tak? So kadang orang gegar tu bukan apa, nak tengok kita punya betul-betul you betul tak? You betul-betul yakin tak dengan ilmu yang you belajar? Itu nak challenge Saya tanya dia. Saya tanya dia nak bagi nama dia apa? Nama dia Alif lah, Alif. So Alif, okey tak? Dia budak sekolah biasa, and dia perform, and then dia pergi sekolah yang asrama penuh, dia macam kurang perform sikit. Dia bukan tak bagus, budak bagus kan. Surrounding dia dah sampai satu stage yang macam malas nak belajar. Malas nak baca kan apa semua kan. So drop result dan sebagainya kan. Budak bagus. So budak macam ni, you nak educate, you nak apa? You nak ajar dia, you nak entertain dia tau. Bukan itu yang dia nak. Dia dah pandai. Betul. Pernah dapat budak pandai tak? Macam mana ngajar budak pandai? Tak belajar je, saya dah tahu dah. Pening tak nak jawab? Susah. Belief system Coach Amir. Penggegar belief system orang. Hati-hati guys. Tetapkan keimanan. Saya bagi tahu. Sebelum you terpeso. Kadang orang salah apply lah Coach Isa. Memanglah. Saya nak solat. You menghadap kiblat ke you menghadap Tuhan? Saya macam menghadap kiblat. Tu yang salah kiblat. Salah kiblat. Bahaya guys. Bahaya. Kepercayaan awal sejarah adalah subjek hafalan. Okay, thank you sikit. Educate, influence, the after build trust. Kepercayaan akhir sejarah adalah subjek kehidupan. Bukan subjek hafalan. Bukan subjek peperiksaan. Thank you. Usaha buat student trust kita. Nice. So nampak tak student dia ada belief system, and then dia rasa macam kenapa ustaz nak masuk dalam kehidupan aku kan? Ngaji lah. Dia dah habis ngaji kan? Betul. Saya jenis saya. Biasa you tiba-tiba you ngaji 4 kan? Kalau I rasa you ada isu dengan you punya family kan? You ada isu dengan parents share macam ustaz tolong share something kan? I bagi you satu page je. What happened to the other pages? Okay, jom kita I nak ganggu belief system you. Kenapa you buat macam tu? Cakap, you suka main apa? Saya suka main basket bola dia kata. Cakap, memang betul-betul you suka? Cakap, yes. Kadang you rasa you suka tak suka pun. Okay. Betul-betul suka? Yes, betul suka. Siapa idola you dalam basket bola? Mesti ada kan? Lee Chong Wei. Dia kata Kobe. Yang meninggal hari tu. Apa nama? Alright. Saya tak tahu. Kobe tak ingat. Kobe kot yang meninggal hari tu. Helikopter crash tu. Okay. Dia kata Kobe. Okay. Apa yang best pasal Kobe? Saya nak dengar daripada dia. Budak pandai. Kita bukan tanya ni untuk gaduh dengan dia ke apa tau. Tak. Kita cuma nak influence dia, nak check balik apa yang dia kenapa you jadi macam ni sekarang. Kenapa you tak perform? Kenapa you tak tu dan sebagainya kan? Kadang kita nak twist sikit-sikit je. Apa yang Kobe buat? Sehingga dia jadi Kobe lah. Dia kata lah, dia training praktis. Dia gila-gila. Agak-agak dia praktis berapa jam sehari? Banyak. Dia kata berapa? Dia cakap 8 jam kan? Okay. Kalau you praktis 8 jam sama dengan dia kan, you jadi macam dia? Tak kan? So, bukan praktis. Nampak tak? I dah start ganggu. I dah start ganggu dia punya tu. So, bukan praktis. Apa?
Oh, mungkin dia punya Support. support lain, Ha. coach dia, apa semua. Poin saya nak bagi tahu, dia berjaya bukan sebab diri dia seorang. Oh. Supporting pelakon lain, mungkin wife dia, mungkin dia punya tu dia ni apa semua. Sama je you. Pernah tak you berada dalam hidup you yang you rasa masa dulu sebelum ni, you macam belajar macam-macam senang je, tapi sekarang susah gila. Sebab apa? Anda you ubah macam-macam teknik kan, tak jadi juga. Sebab apa? Lupa. Kita ada mak ayah. Oh. Lupa. Dulu solat awal waktu, tak jaga dah solat. Lupa. Dulu baca Quran hari-hari, sekarang dah tak baca. Oh. Aduh guys. Ini student Ini buat student lah, bukan dengan tutor lain. Tak, I sebut benda yang dia suka je. Betul. Kan? Bukan benda yang you pula suka. Maksudnya, you baca macam mana sekalipun. Kalau you ada benda-benda yang menyekat betul tak? Menyekat. Kita panggil magnet lah kan. Dia tarik, baju banyak tarik magnet negatif dan sebagainya. So, tak ada apa pun. Tak ada apa yang run pun. So, banyak lagi lah aku sisa contoh-contoh yang saya buat dengan student saya dan sebagainya. Tapi, poin dia adalah satu je. Banyak-banyak tadi. Bukan 7 tu dia yang penting. Sudah. Ada lagi. Aku dah take note 7 ni. Kau boleh cakap 7 tu tak penting. Apa yang aku belajar? Tak. Preparation 7 tadi tu sebenarnya apa 7 tu? Apa point dia? Apa 7 tu? 7 tu yang you nak prepare macam-macam stage tu kan? Sebenarnya satu je soalan you pada klien. Apa expectation puan untuk saya mengajar anak puan online? Pegang yang tu. Pegang yang tu. Oh, nak bagi dia faham. Bawa ke sini. Nak bagi educate dia orang. Oh, anak saya ni banyak main game. Maksudnya dia banyak yang dia tak apply benda-benda yang dia belajar. Coach Isa, last kali Coach Isa. Repo. Macam you cakap je. Repo dengan parents. Kadang kita termiss dengan benda-benda macam. Kita lupa apa. Sebab tu speaker yang bagus Coach Isa. Kan? Pergilah dengan Tuan Bat ke apa ke. Yang kita dengar speaker-speaker like macam Tuan Riza ke. Dia akan kata apa? Saya pernah deal dengan Tuan Amin Idris tau. Sebab saya pernah jaga speaker dia 2017. Dia tanya apa? Dia tanya simple je. Dia tanya, you tahu tak? Saya PM tu PA dia tau. Tahu tak PA dia punya tanya soalan saya apa? Boleh tak bagi detail program? You tahu tak detail program? Siapa yang join? Level pendidikan dia orang apa? Apa expectation program? Nampak tak dia punya preparation dia? Sebab tu dia nak datang dengan kebabung. Dia dah tahu dah ini level tutor. Ini level pendidik. Lawak dia berkaitan dengan pendidikan. Oh yeah. Barulah bernafsu. Menarik ya. So, menarik. Power. Beri sistem student terhadap satu subjek perlu kita ubah dulu. Pecahkan tembok dia baru kita dapat hidupkan kelas. Betul. Tapi mencabar tak? Mencabar. Betul. Macam you nak masukkan orang dalam agama lain lah. Oh. Kau cubalah. Itulah bila sistem kan. Dia pegang lah. Aku rasa inilah betul. Saya buat amal sebab nak masuk syurga. Asal tak salah. Syurga kan makhluk. Betul lah. Jam lah. Jam lah. Nampak tak? Kalau kita kata syurga tu makhluk. Kalau tak ada syurga, you buat apa sekarang? You beramal tak? So you buat sebab siapa? Jam. Okay, mungkin ada setengah rasa macam berat je apa semua kan. Okay, tak apalah. Kita tak. Poin dia adalah last kali Coach Isa. 7 yang saya share tadi adalah preparation dia semua berbeza. Betul. You nak influence orang, nak influence student lain. Nak entertain lain. Nak ajar je lain. Banyak cara dia lah. Betul. Banyak weapon. Jadi, akhir sekali, Tuan-Puan, kita lebih pada sesuaikan apa yang kita nak ajar ni pada student kita. Biasa kan, kalau saya mengajar tajuk Coach Isa mengajar ngaji dan sebagainya kan. Biasa saya akan tanya lah, Tuan mengajar sebelum ni dengan siapa? Okey ke dia ngajar? Apa yang okey? Nak tak saya jadi macam dia? Apa yang okey kan? Nak Ustaz. Kalau saya jadi lagi best daripada cikgu sekolah. Kadang ada student cakap, saya ada 3 ustaz ni semua guna modul yang tak sama kan? Puan suka guna modul mana? Okey tak? Power guys. Coach Jamil, mungkin sebagai penutup, kita ada something yang kita nak share dengan warga tutor profesional. Yes, silakan Coach Isa.
So saya yakin tuan-tuan bila dengar sharing yalah daripada tim CMN, ada yang rasa kata macam tak puas nak korek lagi nak kalau ikutkan saya dah ready 3 point tau. Kau Jamil dia pergi deep 1 point ni dia boleh kupas sampai 7 subtopik kat dalam dia. Ada lagi. Itu pun 7 pun dia hancurkan macam tu kan. Kau. So insyaAllah it's December time. So kami dah ready macam-macam untuk anda. So untuk makluman anda, kalau apa yang bakal berlaku kita besok akan bersama dengan sekolah Cikgu Aman sendiri. Sekolah Cikgu Aman tau. Cikgu Aman jemput. So kita akan berkongsi lah dengan pelajar-pelajar sekolah beliau. So dan kita nak bagi tahu tentang minggu ni bakal berlangsung juga kita punya group coaching bersama dengan Personal Legend STPM. Ada yang tak daftar legend boleh tak nak join? Mungkin nak boleh bayar ke apa ke? Nak upgrade tu. Kita bincang lah. Alright. Okay. So the last one nak bagi tahu tentang wait, kita ada yang nak maklumkan bahawa Yes. Okay. Seminar expert ke? Yes, betul. Alright. Where is it? Elite Twitter Squad. Nope, not that one. Not that one Expert tu betul. Seminar Twitter expert. Okay tuan-puan, kita akan maklumkan apa Cikgu Aman guys. So betul. Benda ni dah plan daripada sebelum STPM. So ada kesempatan selepas STPM. So ketika seminar Twitter expert, kita akan maklumkan tuan-puan seminar ni lebih kurang dalam beberapa jam je. So kita akan maklumkan kalau anda nak daftar, dia bakal berlangsung bulan ni. Kesan dia seminar Twitter expert ni, kita akan lakukan program ni sepanjang 2021. So kita akan readykan Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai sampai Disember tahun hadapan, menjadikan secara tak langsung kita kekal on track Coach Jamil. Kerana kita dah penting kita berada like macam circle lah. Dia tak sama tau. Ni pengalaman saya. Saya dah belajar tau. Tak, okay, kita nak betulkan. Ramai orang enggak bila masuk program CMN tu dia jadi CMN. Dia rasa macam branding dia sebelum ni hilang, hancur. Ada. Tuan-puan ada pengalaman? Mungkin boleh share. Bonda ada, saya perasan. Mungkin CK, mungkin pernah join. Cikgu Hana ke. Mostly kalau yang datang, biasa kita cakap apa? Kita bantu dia lah. Kita sama-sama bantu je kan. Kita sama-sama jumpa bantu. Mana, kita bantu. Bukan kita kata you tak payahlah guna branding you, guna CMN. Tak. Boleh je. Carry on je lah. Teruskan. Kan? Sampai tu speaker hari tu kan, speaker STPM dia datang. Biasa last tu kita akan ada sesi untuk betul. Untuk ni lah, untuk dia orang buat sharing kan. Betul. Like macam slot untuk macam speaker slot dekat corner lah. Betul. Sampai yang part saya tak tahu nak share apa. Maksudnya dia orang cakap tak tahu nak share apa, dia orang ingatkan macam kena promote ke apa ke. Saya kata apa, saya cakap jangan promote tentang STPM, jangan promote tentang CMN. Saya kata share apa yang you tak sempat share tadi. Point dia khas, kalau Twitter dengar, Twitter boleh buat tindakan terus. Maksudnya level tu Coach Isa, bukan kita bukan main level like macam gitulah. Mana ada orang suka promote kawan. Alright. Make sure kita on track Coach Amir. Kalau kita dah tahu ilmu tu, kita tak buat-buat sebab tak ada push dari kita punya surrounding. So, seminar Twitter expert kita akan bongkarkan, kita akan kongsikan. So, just stay tune. Siapa yang belum follow IG, Twitter Professional Malaysia, Facebook kita ni, boleh set see first dengan YouTube channel. So, ready tuan-puan. So, ada macam-macam yang kita bakal kongsikan. Alright. So, kalau ada event-event mendatang, nanti kita akan roger. Kita nak retreat sebenarnya kan, Coach Amir. Dengan kita punya cikgu fantastik, ready. So, saya kira sharing yang sangat-sangat bermakna pagi ni. Thank you very much. So, nantikan perkongsian-perkongsian akan datang secara live di page Twitter Professional Malaysia. Yakin sebelum berjaya. Be the legend. Bye guys.